Saya adalah mangsa RTQ 2.0 yang mana dijanjikan permit sama ejen tersebut untuk mengikuti RTQ 2.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ridwan Channel yang akan berbagi informasi dan dunia kehidupan tenaga kerja di Malaysia. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi penting buat para sahabat-sahabat yang mengikuti program RTQ 2.0. Untuk program RTQ 2.0 itu sudah ditutup, sahabat-sahabatku. Bagi kalian yang dulu mengikuti program RTQ melalui agen, saya sarankan cepat-cepat membuat aduan agar ada proses tertentu pada pihak berwajib dan saudara-saudara saya bisa mendapat kembali paspor semula, juga semoga uang yang telah dibayarkan bisa kalian dapatkan. Nah, kali ini saya akan sharing-sharing dan berbagi kisah seorang perantau dari Indonesia yang telah membayar ke agen kurang lebih hampir 10.000 dan paspor yang dia bagikan juga belum kembali. Nah, mari kita simak-simak video sebagai berikut. Assalamualaikum dan salam kemanusiaan. Okey, hari ini kita telah hadir ke Balai Polis Jalan Tun Razak, di mana kita telah didatangi seorang pengadu yang telah menjadi satu mangsa penipuan permit RTQ lah. Di mana dalam situasi pengadu hari ini, beliau telah berjumpa dengan satu individu yang menjadi pejabat di setapak. Yang individu ni telah meyakinkan beliau yang bahawa dia mempunyai satu kebolehan ataupun kemahiran untuk melakukan pendaftaran permit RTQ. Okey, malangnya sehingga ke hari ini permit RTQ yang dijanjikan tidak dapatlah, dan individu ni telah membayar sejumlah wang kepada ejen ni lah. Saya adalah mangsa RTQ 2.0 yang mana dijanjikan permit sama ejen tersebut untuk mengikuti RTQ 2.0, sehingga hari ini saya tak dapat lagi untuk dapatkan permit RTQ 2.0 dan saya telah membuat bayaran dalam jumlah yang besar. Berapa jumlah kamu bayar? 10.500. Macam mana kamu boleh kenal individu ni? Yang kenal dekat dia ni, dia punya adik yang bagi tahu lah. Oh, dia ada dua orang kan? Ada dua orang. So, kamu transfer duit kepada siapa? Yang pertama adik dia, yang lainnya dekat dia punya nombor akaun. Okay, so kalau katalah kamu punya kes ni dah tak jalan, so kamu dan sekarang kamu ni dah kosong. Ya. Apa plan kamu? Kamu kena balik kalau ikutkan ni sekarang? Selepas ini saya nak balik, cuman saya nak dapatkan saya punya pasport sama duit. Lepas tu kamu akan balik? Lepas tu saya akan balik, sebab saya memang nak balik terus. Kami berharap agar pihak polis dapat melakukan satu siasatan. Okey, di mana individu ni, pengadu ni memang beliau memang nak balik ke negara asal, tapi mempunyai masalah dokumentasi di mana pasport beliau telah dipegang oleh pihak ejen ni, dan kami difahamkan ejen ni mempunyai pejabat di area setapak kan? Ya. Di area setapak. So kami akan cuba berhubung juga dengan ejen ni untuk mendapatkan kerjasama. Ini berapa pasport dia pegang? Pasport dua. Dua pasport dia pegang. Pasport lama sama pasport baru. Lama dan baru. Sebab pasport lama tu kalau saya nak bayar compound nanti dia kena ada. Oh, okey. So kedua-dua pasport ada pada ejen lah. Nah, seperti itu sahabat-sahabat, kisah seorang perantau yang mengikuti program RTQ 2.0 melalui tangan ejen. Dia ingin mendapatkan paspor semula serta ingin mendapatkan uang yang telah dibayarkan, dan dia ingin balik terus. Karena saya sengaja menyempatkan membuat video informasi ini agar buat para sahabat yang mengikuti program RTQ yang melalui agen, semoga cepat-cepat diurus, semoga bisa mendapatkan paspornya semula agar kita tidak digantung, tidak terlalu berharap, karena KDN untuk RTQ 2.0 memang sudah ditutup. Dan untuk program RTQ 2.0 para warga asing yang telah memohon kepada majikan, nah, dan majikannya telah memohon RTQ 2.0 pada kerajaan pun sudah ditutup karena banyak majikan yang mendesak untuk mendapatkan RTQ 2.0 untuk pekerjanya, karena di salah satu syarikat harus mempunyai daya saing kuat untuk
para pesaingnya, karena daya saing yang kuat itu memang memerlukan tenaga kerja yang banyak. Karena dari sini saya ingin berbagi lagi tentang ulasan video warga tempatan mengenai program RTP 2.0 yang telah diprogramkan ataupun yang telah dimohonkan daripada majikan untuk mendesak Kerajaan Malaysia agar membuka kembali. Yuk kita simak bersama-sama. Betul lah abang ni cakap, try lah ambil orang tempatan, taklah susah-susah dan rugi buat permit. Betul lah. Kan? Yang dibatalkan tu sebenarnya mereka tidak mendesak kerajaan tu atas dasar kerugian duit urusan yang telah dikeluarkan, kerana duit urusan itu akan dipulangkan oleh kerajaan. Cuma mereka mendesak kerajaan untuk membuka semula RTK 2.0 kerana mereka memerlukan sangat-sangat tenaga kerja asing. Bukannya kerana mereka rugi dengan bayaran yang telah dibuat, kerana mereka akan dapat pemulangan semula oleh kerajaan berkaitan dengan RTK yang telah dibatalkan dan yang telah dibuat bayaran. So kerajaan akan memulangkan kembali levy yang telah dibayar oleh majikan. So tak ada masalah sebenarnya soal kerugian melibatkan pembatalan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Cuma mereka ini mendesak untuk kerajaan membuka RTK 2.0 untuk mengclearkan, maksudnya settlekan setiap permohonan yang ada, yang sama ada yang telah dibuat bayaran ataupun belum yang buat bayaran, kerana mereka ini sangat-sangat memerlukan tenaga kerja tempatan asing. Itu masalah dia. Bukannya mereka ini tidak mahu menggaji pekerja tempatan. Tetapi kita kena faham di dalam nak menjayakan mana-mana syarikat, sebuah syarikat yang nak berdaya saing dengan syarikat-syarikat lain, mereka ini memerlukan satu kumpulan yang kuat. Faham tak? Faham tak kumpulan yang kuat tu apa? Pekerja yang nak membantu mereka dengan bersungguh-sungguh. Itu maksud dia. Mereka memerlukan satu kumpulan yang kuat. Mereka sedar bagaimana nak memiliki sebuah syarikat yang ada kumpulan yang kuat. Itu yang mereka memilih tenaga kerja asing. Dia bukannya sebab menggaji pekerja warga asing ni mudah ataupun menggaji pekerja tempatan ini susah. Tak. Bukan soal KWSP. Kalau soal KWSP, perbezaan pendapatan antara gaji minimum warga tempatan dan warga asing ini tak jauh sangat pun. Warga tempatan, majikan hanya perlu keluarkan RM1,675 termasuk KWSP, simpanan KWSP yang perlu dibayar oleh majikan kepada pekerja tempatan. Maknanya 13% campur, RM1,500 campur dengan 13% daripada gaji pokok, jumlah dia RM1,675 yang perlu dikeluarkan oleh majikan. Berbanding dengan warga asing, mereka ini tidak memerlukan simpanan KWSP. So majikan hanya perlu keluar gaji bulanan warga asing RM1,500 untuk gaji minimum. Jadi adakah itu menjadi beban kepada majikan? RM175 potongan 13% itu menjadi beban dan memilih untuk tidak menggaji warga tempatan. Bagi saya itu bukannya satu beban untuk majikan yang menggaji 20 ke 30 orang pekerja ni. Bagi mereka adalah satu kumpulan yang kuat. Tenaga kerja yang nak membantu mereka memajukan perniagaan mereka. Itu yang lebih penting daripada RM175 potongan KWSP yang dipertikaikan ni. Tak nak menggaji tempatan kerana tak nak buat potongan KWSP. Tak banyak pun. RM175 je untuk 13%. Kalau gaji minimum RM1,500. So tidak menjadi beban kepada majikan berbanding urusan untuk dia menguruskan tenaga kerja asing ni. Tenaga, usaha, pentadbiran, modal dan sebagainya. Betul tak betul? Warga tempatan dia buat open interview, warga tempatan datang, okey saya terima, besok start kerja, settle. Kau tak payah keluar duit pun. Betul. Jadi kenapa dia memilih warga asing? Kerana dia memikirkan kumpulan yang kuat untuk perniagaan mereka. Itu adalah hakikatnya setiap majikan memilih pekerja asing. Nah, seperti itu sahabat-sahabatku,
kabar yang saya bagikan. Semoga bermanfaat, bisa memberikan pengetahuan buat yang belum tahu. Semoga yang support Ridwan Channel, semoga dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan tiada halangan satu apapun. Nah, kali ini Ridwan Channel pamit undur diri. Semoga video ini bisa bermanfaat. Bila mana ada salah penyampaian, mohon dimaafkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.